Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Ustazah harap semua dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya, dan begitu juga sudah bersedia untuk ikuti perbincangan kitab kita pada malam ini, iaitu Wiqayatul Insan. Dan alhamdulillah pada malam ini kita akan masuk pada satu lagi topik berkenaan dengan keutamaan zikir, atau dengan kata lain kalau kita merujuk kepada konteks perbincangan kita, bagaimana zikir itu boleh mendinding diri seseorang daripada gangguan jin dan syaitan. Jadi zikir ni ada banyak. Daripada beberapa sesi yang lepas kita telah bincangkan pelbagai keadaan bentuk zikir yang diajarkan oleh Nabi SAW bagi mendinding diri kita dari gangguan jin dan syaitan. Pada malam ini kita akan masuk pada satu lagi perbincangan, iaitu berkenaan dengan membenteng diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan zikir keluar dan masuk masjid. Jadi perbincangan kita muslimah pula. Jemaah perbincangan kita pada malam ini akan bermula dari muka surat 510. Betul? Okey. 510, baik. Jadi kita ada tiga zikir yang disenaraikan di dalam kitab kita ini. Kita akan pergi satu persatu zikir yang telah disertakan bersama kita di sini. Baik, pertama sekali jika kita merujuk kepada hadis yang diberikan, disebutkan bahawa dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, dia berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk dan keluar masjid, baginda mengucapkan bismillahi Allahumma salli ala Muhammad. Dan kita ada lafaz yang lain, saya dalam skrin kita ataupun dalam slide saya di sini, saya tampilkan lafaz yang sedikit berbeza daripada apa yang terdapat dalam kitab berkenaan dengan zikir pertama kita, iaitu zikir masuk masjid dan keluar masjid. Jadi kita lihat terlebih dahulu apa yang ada di skrin Ustazah di sini. Zikir masuk masjid untuk zikir yang berada di nombor yang pertama berbunyi Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Allahumma ghafirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Waftah li abwaaba rahmatika. Jadi Ustazah lebih cenderunglah untuk kita refer kepada zikir yang terdapat di slide Ustazah ini, kerana daripada sudut sanad, status hadis juga lebih kuat daripada apa yang terdapat di dalam kitab kita. Jadi di sini dia punya lafaz pun tak ada banyak beza, namun bagi saya terbaik jika kita dapat menghafal dan mengamalkan zikir yang pertama yang terdapat di slide saya ini. Baik, di sini kalau kita lihat rujuk di slide saya, zikir yang pertama, zikir masuk masjid, Bismillahi wassalamu ala rasulillahi, Allahumma ghafirli dhunubi waftah li abwaaba rahmatika. Bila kita keluar masjid, kita masih lagi membaca zikir yang sama, iaitu Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Cuma pada doa yang berikutnya di sini ada perbezaan di hujungnya. Allahumma ghafirli dhunubi. Okey, itu sama, masih lagi sama sebagaimana doa masuk masjid. Waftah li abwaaba fadlika. Yang bahagian ini berbeza. Okey, waftah li abwaaba fadlika. Ini doanya mudah saja jemaah. Dia sama, kedua-duanya sama, cuma yang beza di hujungnya sahaja. Jika doa yang masuk masjid, kita tutup dengan abwaaba rahmatika. Jika doa keluar dari masjid di sini, kita tutup ia dengan
fadlika. Jadi mudah ya nak hafal. Masuk masjid, bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba rahmatika. Ini kita nak masuk. Bila kita keluar dari masjid, doanya masih sama, di bahagian akhir saja ada perbezaan. Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba fadlika. Doa ini ataupun zikir ini adalah zikir yang kita ambil dari hadis Nabi SAW yang mana Fatimah binti Rasulullah SAW yang menceritakan tentang keadaan ini. Bagaimana beliau menceritakan tentang Nabi SAW keluar dan masuk masjid. Jadi dia ceritakan bila Nabi SAW nak masuk ke dalam masjid, ada doa yang Nabi SAW baca. Dan di sini Fatimah radhiyallahu anha menceritakan kepada kita, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-masjida yaqulu bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba rahmatika. Sama ya, tadi zikir yang pertama saya dah keluarkan tadi, saya letakkan di awalnya tadi supaya mudah untuk dihafal dan diamalkan. Baik, jadi Fatimah radhiyallahu anha di dalam hadis ini dia ceritakan kepada kita, bila Nabi SAW nak masuk ke masjid, Nabi baca doa tadi. Kemudian dia juga ceritakan kepada kita apabila Nabi SAW keluar, wa idza kharaja qala bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba fadlika. Ya Allah, kan di situ bismillahi wassalamu ala rasulillah, dengan menyebut nama Allah dan salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah dosaku dan bukakanlah bagiku pintu-pintu kurniamu. Di awalnya bila kita masuk, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita dengan pintu rahmat. Bila kita keluar dari masjid, kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu kurniaan, iaitu anugerah Allah untuk kita. Jadi begitulah yang mudah zikir yang pertama ini berkenaan dengan zikir keluar dan masuk masjid. Maaf, masuk dan keluar masjid. Masuk dulu ya. Masuk dan keluar masjid. Baik, seterusnya ya kita pergi kepada zikir kita yang kedua. Adakah sama sebagaimana zikir kita yang pertama di sini? Baik, kita lihat ya. Zikir kita yang kedua, maknanya di situ ada doa lain yang Nabi SAW baca ketika Nabi masuk dan keluar dari masjid. Jadi untuk zikir yang kedua ini, ia juga dibaca oleh Nabi SAW. Sama ya, sebagaimana tadi, cuma dia tidak ada macam nanti. Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghafirli dhunubi. Di bahagian itu tidak ada. Okay, di bahagian awal itu, lafaz awal itu tidak ada untuk zikir kita yang kedua. Untuk zikir kita yang kedua, terus sahaja. Ya, Nabi SAW baca, Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ketika Nabi nak masuk masjid. Kemudian, bila Nabi SAW nak keluar dari masjid, Nabi baca, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Sama ke dengan doa yang pertama ataupun zikir yang pertama? Baik, kita buat perbandingannya dengan zikir yang pertama tadi yang baru kita belajar. Baik, zikir yang pertama di sini, bila Nabi keluar, Nabi doa, Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba fadlika. Tapi untuk zikir yang kedua di sini, yang Nabi SAW baca, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Tidak dibaca Allahumma ftahli abwaba fadlika. Itu sedikitlah perbezaannya antara zikir yang pertama dan zikir yang kedua. Tapi untuk zikir yang kedua dan zikir yang pertama, bagi
zikir masuk masjid tu, ia sama di hujungnya. Kalau yang depan tidak ada. Zikir yang pertama ada tambahan tadi kan, Bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ghafirli dhunubi waftahli abwaba rahmatika. Ini dia sama dengan zikir yang kedua masuk masjid. Cuma zikir yang kedua hanya mengambil hujungnya sahaja. Berbeza dengan zikir keluar masjid. Zikir pertama dan zikir yang kedua, walaupun hujungnya sama. Zikir yang pertama, untuk zikir keluar masjid, kita minta Allah bukakan kepada kita pintu kurniaan. Namun, untuk zikir yang kedua, kita minta kepada Allah cuma Allahumma inni as'aluka. Kita cuma minta kepada Allah dengan kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kedua-dua zikir ini, untuk hadis yang pertama dan hadis kita yang kedua, saya belum baca lagi untuk zikir yang kedua hadisnya. Walaupun ada perbezaannya, tetapi kedua-duanya boleh diamalkan. Kalau nak mudah bagi Ustazah, zikir yang pertama tadi. Sebab dia lengkap, lebih lengkap daripada zikir yang kedua. Ini untuk memudahkan. Mungkin kita tak berapa nak ingat zikir yang pertama tadi kan. Mungkin sebab ada Bismillahi wassalamu ala rasulillah. Mungkin kita rasa macam terbelit-belit sangat. Tak apa. Boleh baca zikir yang ringkas saja di sini, iaitu Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Itu pun dah memadai. Begitu juga bila kita nak keluar daripada masjid, kita boleh baca zikir yang kedua ini dengan zikir yang ringkas. Allahumma inni as'aluka min fadlika. Baik, zikir kita yang kedua ini berdasarkan sebuah hadis dari Nabi SAW yang diceritakan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Usaid. Jadi Abu Usaid ini dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjidah. Jadi Usaid ni cerita bahawa Nabi SAW telah bersabda, apa kata Nabi? Jika salah seorang di kalangan kalian masuk ke masjid, hendaklah falyakul. Jadi doa ini yang Nabi ajarkan yang didengar oleh Usaid itu tadi. Jadi Nabi kata apa? Falyakul Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu untuk aku. Dan Abu Usaid kata Nabi SAW juga dalam hadis ini, Nabi SAW juga bersabda tentang doa keluar dari masjid, iaitu wa idza kharaja, manakala apabila seseorang itu dia hendak keluar dari masjid, falyaqul, hendaklah dia membaca Allahumma inni as'aluka min fadlika. Hendaklah dia membaca, ya Allah, aku memohon, meminta kurniamu. Okey, hadis riwayat Muslim. Jadi kita nampak perbezaan antara zikir yang pertama dan zikir yang kedua. Lafaz zikir yang kedua dia lebih ringkas berbanding zikir yang pertama tadi, yang mana didahului dengan bismillah, kemudian selawat ke atas Rasulullah, barulah dibaca dengan doa. Namun, sebagaimana yang tadi Ustazah kata, zikir yang pertama dia lebih lengkap, lebih cantik lah sebab ada bismillah. Bukan Ustazah kata zikir yang kedua ni tak boleh amal, boleh juga. Dia lebih untuk memudahkan kita. Kalau sekiranya kita tak baca bismillah, kita tak baca wassalamu ala rasulillah, boleh terus saja. Doa dengan doa ini, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, nak masuk masjid. Kemudian bila kita nak keluar, mungkin kita balik daripada kuliah ataupun kita pergi untuk bayar zakat ke apa-apa kan di masjid, adalah untuk urusan-urusan tertentu. Antaranya yang paling biasalah kalau kita pergi ke masjid ni adalah untuk menunaikan solat kita. So bila kita dah selesai laksanakan urusan ibadah kita, kita nak keluar dari masjid itu, boleh kita baca bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba fadlika, ataupun kita baca doa ini. Yang tadi saya baca yang pertama. Atau kalau kita tak nak baca bismillahi wassalamu ala rasulillah, Allahumma ftahli abwaba rahmatika, abwaba fadlika, terus boleh baca dengan doa ini.
Allahumma inni as'aluka min fadlika. Lebih ringkas. Okey, lebih ringkas. Tapi zikir yang pertama tadi pun ringkas juga kan. Pendek sajalah. Tapi terpulang ikut kepada diri masing-masing. Okey, yang penting amal. Beramal dengan doa-doa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Baik, kita sampai kepada perbincangan zikir masuk masjid yang ketiga. Zikir masuk masjid yang ketiga ini, dia bukan sedikit, dia berbeza daripada zikir yang pertama dan zikir yang kedua. Jika tadi kita bincangkan zikir yang pertama, zikir yang kedua, kita nampak di situ ada persamaannya, di bahagian yang mana, lafaz yang sama, bentuk doa yang hampir sama kan. Namun bila kita rujuk kepada zikir kita yang ketiga di sini, perbezaannya jauh sekali. Bagaimana bunyi zikirnya? Baik, kita lihat di sini. Zikir kita yang ketiga, doanya berbunyi A'udhu billahil azimi wa biwajhihil karim wa sultanihil qadim minasyaitanir rajim. Saya dah letakkan dalam bahasa Melayu cara bacaannya. Mudah-mudahan dapat diamalkan zikir ini. Untuk saya juga permudahkan, mungkin ada di kalangan kita yang kurang fasih dalam bahasa Arabnya. Saya letakkan dalam bahasa Melayunya cara bacaannya supaya semua kita dapat beramal. Yang boleh baca bahasa Arab dan tak boleh baca bahasa Arab. Kedua-dua kategori ini boleh beramal dengan doa ini. Baik, tadi zikir-zikir yang pertama dan yang kedua juga Ustazah dah letakkan. Kalau perasan tadi, saya dah letakkan cara bacaan dalam bahasa Melayu. So, kita lihat di sini. Pada zikir yang ketiga ini, Nabi SAW ada menyebutkan begini. Yang mana Nabi SAW kata, "Idza dakhala al-masjida", jika seseorang dia keluar dari masjid. Dia masuk ke masjid. Saya ni pun dah sebab saya nampak perkataan bawah tu blur kan, saya pun jadi blur dah. Terus kita lihat, idza dakhala al-masjida, jika seseorang di kalangan kita masuk ke dalam masjid. Jadi Nabi kata baca doa A'udzu billahil azimi wa biwajhihil karimi wa sultanihil qadimi minasyaitanir rajim. Slide saya dah tak blur. Boleh terus. Kita lihat pada maksudnya, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung dan kepada wajahnya yang Maha Mulia dan kepada kekuasaannya yang qadim dari gangguan syaitan yang terkutuk. Zikir kita yang ketiga ini, dia lebih kepada zikir yang berbentuk pendinding diri. Tanpa kita mengenepikan zikir yang pertama, zikir yang kedua. Zikir yang pertama, zikir yang kedua kita tidak ketepikan. Lalu kita boleh gabungkan dengan zikir ini juga. Zikir masuk masjid ini. Kenapa? Di sini Nabi SAW ada ceritakan. Bila seseorang dia baca zikir ini, sila lihat pada perenggan yang terakhir di situ. Qala syaitan hufiza minni sa'iral yaum. Jadi baginda kemudian meneruskan. Bila Nabi SAW ajarkan dengan zikir ataupun doa ini, Nabi pun beritahu, bila kita masuk ke masjid dengan membaca doa ini, syaitan pun akan berkata. Apa kata syaitan? Baik, kita lihat. Syaitan kata, hufiza minni sa'iral yaum. Siapa membaca itu, maka syaitan akan berkata kepadanya, dia terjaga dariku sepanjang hari ini. Hadis riwayat Abu Daud, status hadis ini adalah sahih. Jadi Masya Allah doanya baik sekali. Kita masuk ke masjid, kita baca doa ini, sepanjang hari itu syaitan tak dapat ganggu kita. Dan ini adalah pengakuan daripada syaitan itu sendiri. Yang mana syaitan kata, hufiza minni sa'iral yaum. Bila syaitan dengar kita baca doa ini, orang itu dia akan terpelihara daripada gangguan aku sepanjang hari ini. Dan inilah yang kita mahu dalam kehidupan kita. Yang mana kita tidak mahu
syaitan mengganggu, menggoda, yang menjerumuskan kita kepada kemaksiatan, dosa. Dan kita hendak ialah hidup kita daripada pagi hingga ke malam kita nak tidur itu, ianya dihiasi dengan perkara-perkara yang baik, amal soleh, ketaatan kepada Allah. Dan Alhamdulillah, ya, bila seseorang dia membaca doa ini, Nabi SAW dah sebutkan tadi, syaitan akan jauh daripada orang tersebut. Kerana apa? Syaitan mengaku yang dia tak mampu untuk ganggu orang yang masuk ke masjid dengan membaca doa ini. Jadi kalau kita ni ya, setiap hari kita pergi ke masjid, jangan lupa untuk baca doa ini. Mudah-mudahan ianya menjadi antara cara untuk kita mendinding diri kita daripada gangguan jin dan syaitan itu tadi. Okey, baik, itu sahaja perbincangan kita untuk malam ini. Alhamdulillah, selesai ya kita bincangkan zikir masuk dan keluar dari masjid. Perbincangannya ringkas sahaja kerana saya tidak mahu masuk kepada zikir yang berikutnya kerana tak berapa kena bila kita nak combinekan ataupun kita nak gabungkan kedua-dua perbincangan itu. InsyaAllah saya akan bawa perbincangan yang berikutnya pada perbincangan di sesi yang akan datang supaya dia punya turutan tu ya dapat diikuti ataupun perbincangannya dapat diikuti dengan lebih baik. Jadi yang saya harapkan apa yang kita bincangkan pada malam ini walaupun ianya ringkas, mudah-mudahan ya ianya dapat memberikan kepada kita dengan ilmu. Kerana apa? Mungkin ada antara kita yang tidak tahu berkenaan dengan zikir-zikir itu tadi. Jadi hari ini kita belajar 3 zikir masuk masjid ya dan 2 zikir keluar, 2 zikir keluar masjid. Minta maaf ya, saya kepala sakit. Minta 3 zikir masuk ke dalam masjid, 2 zikir keluar dari masjid, yang mana ketiga-tiganya bagi saya amat ringkas. Kita boleh gabungkan ketiga-tiga bacaan itu tadi. Dan kalau kita rasa agak berat untuk menggabungkan ketiga-tiganya, tak mengapa. Boleh saja pilih mana yang kita rasa lebih mudah untuk diri kita. Yang paling penting kita beramal dengan hadis Nabi SAW. Mudah-mudahan ianya menjadi sesuatu yang memberikan ganjaran memberikan ganjaran pahala untuk diri kita dunia dan akhirat. Okey, baik, itu saja jemaah untuk malam ini. Terima kasih di atas perhatiannya. Moga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita dengan kesihatan, begitu juga dengan kelapangan masa untuk mengikuti kuliah ini di minggu hadapan pada masa yang sama, di tempat yang sama. Saya tutup kuliah kita pada malam ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.